Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ali Farhan bin Muhammad Fazli dan nombor metrik saya 2022-793-257. Hari ini saya ingin memberi penerangan mengenai kesan positif media sosial. Terdapat banyak impak dan kesan positif media sosial, terutamanya di kalangan pelajar. Antaranya, ia dapat memberi kecenderungan pembelajaran yang lebih baik. Dengan persekitaran di laman web sosial yang menjadikan ianya satu trend dan sudah tidak dapat dielakkan lagi, dan bagi komuniti pelajar, kita dapat mengambil manfaat dari teknologi ini. Secara rumusannya, aspek-aspek ini memberi kesan bahawa pelibatan dalam komuniti laman sosial memberi asas kepada pembelajaran sekaligus membina identiti seseorang pelajar tersebut. Seterusnya, ia juga dapat memberi manfaat terhadap teknologi baru ini. Contohnya, melalui penggunaan laman web sosial, pelajar dapat membiasakan diri mereka dengan fungsi baru internet yang dapat memberi banyak manfaat bagi mereka yang ingin mengambil peluang. Kebanyakan para pelajar dapat mengadaptasikan media digital ini sebagai tempat untuk berdialog, sumber utama isu semasa, sokongan serta bantuan akademik dari rakan sepengajian, dan ianya juga dapat membangunkan komuniti maya. Bukan itu sahaja, ia juga dapat menaikkan semangat dan motivasi. Pelajar khususnya dan remaja, di umur mereka ini, mereka amat mudah terkesan atau terpengaruh dengan keadaan persekitaran. Begitu juga dengan laman sosial. Jika mereka mempunyai rangkaian rakan yang positif ataupun mengikuti mana-mana persatuan maya dalam laman web sosial tersebut yang sentiasa memberi kata-kata semangat dan positif, ini serba sedikit akan memberi kesan kepada semangat mereka untuk menjadi seorang yang berjaya dan bermotivasi untuk menjadi seorang yang cemerlang. Secara keseluruhannya, psikologi pelajar itu amat penting bagi menyumbang kepada prestasi akademik yang memberangsangkan, dan konsep pembelajaran yang baru melalui laman web sosial ini sedikit sebanyak dapat memberi kesan yang baik dan positif terhadap para pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, kembali ke berita. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, sejumlah 50.4% kanak-kanak di negara ini memiliki telefon pintar pada umur 12 tahun. Manakala 78.8% pengguna internet, terutama kanak-kanak di Malaysia, juga mengalami ketagihan internet. Keadaan itu amat membimbangkan masyarakat kini. Data juga menunjukkan Malaysia menduduki tangga ketiga di belakang Filipina dan Hong Kong berkaitan kadar ketagihan internet. Kajian ini menunjukkan bahawa masyarakat kita lebih gairah dan obses dengan media sosial berbanding dengan negara maju yang lain. Ini bermakna dalam 1 jam sahaja, rakyat Malaysia akan sentiasa melihat atau mengintai telefon pintar mereka setiap 10 minit ataupun kurang. Antara langkah awal untuk mengatasi ketagihan media sosial adalah dengan tetapkan sempadan dengan teknologi. Jika anda mendapati diri anda sentiasa menyimak telefon anda, maka anda perlu menetapkan sempadan dengan teknologi. Adalah tidak sihat untuk meriksa telefon anda setiap 5 minit. Sebaliknya, cuba ketepikan 1 jam setiap hari di mana anda tidak akan menggunakan telefon anda sama sekali. Ini akan memberikan anda masa untuk ataupun memberi masa tumpuan kepada aktiviti lain seperti membaca, menulis, bersenam ataupun menghabiskan masa berkualiti bersama keluarga dan rakan-rakan. Seterusnya, anda perlu ambil masa rehat daripada media sosial. Anda juga harus berehat daripada media sosial. Cuba berehat dari Facebook, Twitter, Instagram ataupun Snapchat dan sebagainya selama beberapa hari untuk membantu anda mengelak daripada terlalu terperangkap dalam aliran pemberitahuan yang berterusan dan membolehkan anda menumpukan pada perkara lain. Seterusnya, matikan pemberitahuan. Jika anda mendapati diri anda sentiasa menyimak telefon anda, cuba matikan pemberitahuan. Ia mungkin kelihatan berlawanan dengan intuisi pada mulanya. Tetapi apabila anda mematikannya, anda tidak akan merasa seperti terpaksa menyimak telefon anda setiap 5 minit sehari ataupun setiap 5 minit per jam. Akhir sekali, habiskan masa dengan berehat.
Seketika mungkin anda cuba berehat dari media sosial, melakukan aktiviti yang tidak melibatkan penggunaan telefon. Malah hal ini juga dapat mengurangkan depresi atau kemurungan yang teruk dan memberi ketenangan kepada diri anda. Ingat, waspada dengan ketagihan media sosial, kurangkan penggunaan media sosial, minda sihat rakyat maju. Saya, Nurin Sofia, melaporkan berita. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Izzah binti Alamaki dan saya hari ini ingin berkongsi mengenai cabaran mengatasi ketagihan media sosial pada zaman kini. Apa itu ketagihan? Ketagihan merupakan obsesi akan sesuatu yang boleh merosakkan diri kita. Ia adalah pergantungan kompulsif terhadap tingkah laku. Antaranya, ketagihan media sosial yang saya dapati adalah kebanyakan daripada kalangan remaja yang kurang perhatian keluarga. Dengan itu, media sosial adalah tempat mereka berinteraksi dan juga bersosial. Jika perkara ini disalahgunakan, ia boleh memberi kesan buruk dan akan menyebabkan pembaziran masa terhadap kehidupan harian mereka. Justeru, terdapat banyak cabaran untuk mengatasi mencegah ketagihan media sosial ini. Antaranya ialah peranan ibu bapa yang mendidik anak mereka dengan menggunakan telefon dan juga media sosial. Oleh itu, mereka perlu menghadkan penggunaan media sosial. Bagi kanak-kanak yang sedang membesar, jangan didik mereka menggunakan penggunaan telefon. Ia akan dibiasakan dengan media sosial sebagai tempat hiburan mereka apabila mereka berada di usia remaja. Selain itu, kepada umum, perlu memadam segala aplikasi yang melekakan dan tidak penting dan disarankan untuk mencari hobi baru seperti bersenam, mendaki, mengaji ataupun dekatkan diri dengan Allah SAW. Walau bagaimanapun, terdapat banyak cabaran dalam ketagihan penggunaan media sosial ini kerana mereka yang menggunakan akan mendapat hiburan percuma, terdapat pusat sosial yang interaktif tanpa mengira waktu dan juga melalui pengaruh rakan sebaya. Sebagai konklusi, terdapat pelbagai teknologi yang maju seharusnya selaras dari segi undang-undangnya supaya etika serta tata susila terhadap penggunaannya dapat dikawal dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada semua. Pelbagai faktor dan punca yang membuatkan generasi muda ketagih terhadap penggunaan media sosial. Mereka seharusnya memikirkan masa-masa terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara, ibarat 10 kali ukur, sekali kerat. Semoga masyarakat kita mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengatasi masalah ketagihan terhadap penggunaan media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum, bertemu kembali. Pada tahun 2005, apabila media sosial di awal kewujudannya terdapat hanya 5% pengguna di Amerika Syarikat. Kemudian, pada tahun 2019, peratus pengguna mencapai 70% dengan saiz telefon yang semakin kecil dan canggih. Ianya sudah menjadi instrumen harian yang wajib bagi kebanyakan manusia. Di seluruh dunia, terdapat 4.66 bilion pengguna aktif di internet pada Januari 2021, iaitu merangkumi 59.5% dari populasi global. Dari jumlah ini, 92.6% pengakses internet dari peranti mudah alih. Hari ini, dunia tanpa internet adalah suatu yang tidak dapat dibayangkan dengan 59.5%. Populasi global menggunakan internet dalam kehidupan seharian. Pada Januari 2021, 4.66 bilion orang menggunakan internet dan dari jumlah itu, 4.15 bilion orang adalah pengguna aktif media sosial dalam peranti mudah alih masing-masing. Kemudahan capaian internet paling banyak ialah di sekitar utara Eropah dengan 96% dari populasi mendapat capaian internet. Antara negara yang mempunyai jaringan internet terbaik ialah di UAE, Denmark,
dan Sweden, manakala Korea Utara ialah negara yang paling kurang pencapaian internet di kalangan rakyatnya. Untuk tahun 2020, Asia menjadi rakyat pengguna paling ramai dalam talian iaitu seramai lebih 2.5 bilion orang, dan Eropah di tangga kedua dengan 728 juta orang, manakala China, India dan Amerika Syarikat adalah populasi tertinggi pengguna internet. China seramai 854 juta pengguna, India pula seramai 560 juta pengguna. Namun begitu, masih ramai penduduk di kedua-dua negara ini masih tidak dapat menggunakan internet, terutama di kawasan pedalaman. Aplikasi Facebook adalah rangkaian sosial media dalam talian yang pertama mencapai 1 bilion jumlah akaun yang didaftarkan, dengan kini mencapai 2.85 bilion pengguna aktif setiap bulan. Facebook juga kini mengendalikan aplikasi sosial media yang lain iaitu WhatsApp dan Instagram, dengan setiap daripadanya mempunyai 1 bilion pengguna aktif setiap bulan. TikTok yang dilancarkan pada tahun 2017 menjadi fenomena viral di mana merupakan aplikasi yang paling banyak dimuat turun, dengan majoriti pengguna adalah golongan muda. Akila Wahid melaporkan berita CTU 554. Di era digital ini, tidak heran jika media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Malah pasti ramai yang mempunyai akaun tersendiri seperti Facebook, Instagram dan juga Twitter. Namun tanpa kita sedari, ia adalah pisau bermata dua yang boleh menyebabkan kita ketagihan. Selain itu, media sosial menjadi sumber berita utama di mana semua berita ataupun cerita yang berlaku di mana-mana jua di luar maupun di dalam negara dapat diketahui dengan mudah melalui media sosial tanpa perlu menunggu berita yang rasmi di kaca TV seperti ataupun di surat khabar, majalah-majalah. Kini ini semuanya dapat diketahui melalui media sosial. Ketagihan terhadap media sosial ini juga boleh menimbulkan perasaan gelisah ataupun tidak tenang jika tidak dapat mengakses media sosial dalam satu hari. Kriteria terakhir pasti anda mempunyai. Dapat notifikasi terus capai telefon. Di mana? Walaupun telefon itu berada pada jarak yang jauh, apabila kita mendengar notifikasi secara automatik, kita akan terus untuk menggampaikannya, untuk melihat apakah maklumat, apakah info, apakah yang dapat notifikasi itu. Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan tadi, cuba anda periksa diri anda sendiri, adakah anda tergolong dalam golongan berikut. Tidak dapat dinafikan media sosial dapat memberikan banyak kesan yang baik, pengaruh yang baik, dapat membantu mempermudahkan kehidupan kita seharian. Namun, ia juga memberikan impak yang tidak bagus terhadap kesihatan kita, di mana kita lebih banyak menghabiskan masa di media sosial tanpa melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan kecergasan kesihatan kita. Kesan buruk sosial media. Saya, Luqman Hakim, akan membahaskan tentang isu tersebut. Pembaziran masa. Kesan buruk yang paling ketara daripada media sosial adalah pembaziran masa. Ini kerana media sosial merupakan medium yang sangat mudah untuk masyarakat kita menghabiskan masa di situ, asalkan mempunyai rangkaian internet untuk melayari media sosial. Mengikut kajian, individu zaman sekarang suka menghabiskan terlalu banyak masa di media sosial yang tidak mengundangkan sebarang faedah, seperti bermain video game dan menghabiskan waktu mereka dengan menonton drama bersiri atau filem. Tambahan pula, hampir keseluruhan masyarakat Malaysia mempunyai telefon pintar.
Kepelbagaian aplikasi menarik yang terdapat di dalam media sosial juga menarik ramai orang untuk mengakses ataupun bermain aplikasi tersebut. Contohnya seperti Mobile Legends, TikTok dan pelbagai aplikasi lagi. Tidak salah untuk menggunakan media sosial, tapi kita haruslah beringat dan menetapkan waktu yang memadai setiap hari. Yang kedua, bully cyber. Pada zaman moden ini, kes pembulian cyber begitu kerap kali berlaku. Ini terbukti berdasarkan ranking kes buli cyber Malaysia yang berada pada kedudukan ke-6 dunia dan kedua Asia. Buli cyber tersebut bermaksud satu perbuatan yang memalukan atau mengancam seseorang melalui media sosial. Pembulian cyber ini berlaku di alam maya dan tidak seperti kes pembulian lain di alam sebenar. Pembulian cyber ini mudah untuk berlaku kerana mangsa buli di alam maya senang untuk dicari dan mangsa susah untuk melindungi diri mereka dari kes pembulian cyber ini. Pembulian cyber yang sering berlaku adalah di mana pengguna-pengguna media sosial mendapat komen-komen yang negatif seperti body shaming kerana mereka tidak suka melihat orang lain bahagia dan ingin menjatuhkan maruah mangsa buli ini. Dengan ini, pembulian cyber dapat memberi kesan yang teruk kepada mangsa, lebih-lebih lagi dari aspek psikologi, di mana mangsa akan menjadi anti-sosial, kurang keyakinan diri, kemurungan dan yang melampau boleh membawa kepada bunuh diri.